Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya ucapkan kepada bakal-bakal guru pelatih ke IPG kampus Tunku Bainun. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana terpilih untuk mengikuti program perguruan di IPG pada tahun ini. Sebenarnya anda semua adalah insan-insan yang bertuah daripada beribu-ribu orang yang ditemuduga anda adalah insan yang terpilih. Dan saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya. Saya Adnan bin Bahrum selaku penyelaras budaya di IPG kampus Tunku Bainun, dan saya ditugaskan untuk menjelaskan sedikit tentang budaya yang berada di IPG kampus Tunku Bainun. Kita sedia maklum ialah budaya itu daripada sudut bahasanya, daripada bahasa Sanskrit, merupakan ataupun bermakna budi dan akal, manakala dalam bahasa Inggeris adalah culture. Culture yang bermaksud mengolah atau mengerjakan sesuatu. Jika kita lihat daripada sudut pandangan ataupun definisi yang dikemukakan oleh kamus Dewan, budaya merupakan suatu tamadun ataupun peradaban ataupun cara berfikir dan berkelakuan. Kenapa kita perlu jelaskan budaya ini kepada anda semua? Kerana anda akan berubah daripada budaya seorang pelajar di sekolah menengah kepada seorang pelajar yang akan berada di institusi pengajian tinggi dan akan mengikuti latihan selama 5 tahun. Kemudian selepas itu anda akan bergelar sebagai seorang guru. Baiklah, saya akan memperhalusi budaya IPG ini satu persatu. Di IPG, persekitaran pembelajaran di IPG ini, budaya IPG mengamalkan 7 dimensi budaya yang utama, iaitu yang pertama sekali sudah semestinya ialah budaya ilmu. Apa itu budaya ilmu? Budaya ilmu merujuk kepada amalan, mencintai ilmu dan mencari kebenaran sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, kita perlu mempunyai ciri-ciri budaya ilmu ini, iaitu budaya yang bercirikan pembelajaran sepanjang hayat. Kita belajar sepanjang hayat, berilmu pengetahuan luas, mendalam dan meluas. Sebab kita nanti menjadi pengajar ataupun seorang guru di sekolah, kita perlu mempunyai pengetahuan melebihi murid-murid kita. Dan juga dalam budaya ilmu ini juga cirinya ialah menguasai, mengumpul dan menghayati serta berkongsi ilmu. Maksudnya kita sanggup berkongsi ilmu dengan rakan-rakan setugas kita yang lain. Selain daripada itu, kita menjana, mencetus, mengembang dan menyumbang ilmu. Maksudnya ilmu kita tidak mati di situ saja. Kita akan kembangkan melalui kajian-kajian yang akan kita laksanakan di sekolah nanti. Dan kita akan menyumbang ilmu kita dengan membentang apa hasilan-hasilan yang kita perolehi daripada amalan-amalan penyelidikan yang kita laksanakan. Ada sesuatu benda yang baru, kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita di tempat-tempat yang lain. Bukan saja di Malaysia, kadang-kadang di seluruh dunia dengan adanya pelbagai alat yang moden pada masa kini. Baik, budaya yang kedua yang ingin diterapkan kepada anda semua sebagai seorang guru pelatih di IPG ialah budaya kepimpinan. Budaya kepimpinan ini sangat penting. Kepimpinan di IPG merujuk kepada keupayaan untuk menerima dan melaksanakan tugas sebagai satu amanah dan tanggungjawab. Sebab itu di IPG ini ada Majlis Perwakilan Pelatih. Dan Majlis Perwakilan Pelatih ini akan membentuk anda untuk menjadi seorang pemimpin di masa hadapan. Organisasi kepimpinan di IPG memainkan peranan sebagai
transformasi atau situational dan instructional mengikut situasi dan keadaan. Dan apa ciri-ciri yang menunjukkan budaya kepimpinan ini? Kebolehan untuk membuat keputusan. Sebab setiap hari kita sebagai seorang bakal guru akan membuat 1001 keputusan. Sama ada kita nak menggunakan bahan yang mana, itu pun keputusan. Untuk memilih murid, itu pun keputusan. Untuk menjawab soalan yang kita kemukakan, banyak keputusan-keputusan yang akan kita laksanakan. Begitu juga ciri kepemimpinan ialah pemikiran reflektif. Maksudnya kita membuat refleksi apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan apa yang telah berlaku, dan kita perlu membuat pemikiran secara reflektif. Kemudian mempunyai idea-idea yang bernas, idea-idea yang bernas, berupaya menyelesaikan masalah, kesetiaan kepada organisasi. Apakah organisasi yang akan kita anggotai nanti? Mestinya adalah sekolah. Kesetiaan kita kepada organisasi untuk membangunkan organisasi. Bukan organisasi itu sebenarnya ialah anak-anak murid kita yang berada di sekolah itu. Dan kita tengok yang seterusnya ialah budaya seterusnya yang ingin diterapkan kepada anda semua ialah budaya kerja secara profesional. Budaya ini adalah satu tabiat kerja yang mementingkan kecemerlangan, kualiti dan menekankan kerja berpasukan. Sebagaimana anda ketahui, di IPG ini banyak kerja-kerja yang memerlukan kita melakukan kerja secara bersama-sama, menekankan kerja berpasukan. Contohnya untuk menyiapkan tugasan-tugasan, kerja khusus dan sebagainya, pembentangan, dan semua ini mementingkan kecemerlangan dan kualiti. Maksudnya bukan kita membuat kerja itu secara lepas tangan. Buat kerja, selesai. Maksudnya mestilah yang mempunyai kualiti. Apa ciri-cirinya? Ya, yang pertama ialah mendukung visi dan misi organisasi. Visi dan visi organisasi IPG kita, terutamanya IPGM, ialah melahirkan guru bertaraf dunia. Macam mana nak menjadikan guru diri kita sebagai bertaraf dunia? Mestilah melalui kecemerlangan dan kualiti hasil kerja yang kita laksanakan. Dan optimis, yakin dan committed dalam pekerjaan. Kita committed, kita yakin, kita berusaha bersungguh-sungguh meletakkan kerja sebagai amanah dan ibadah selama 5 tahun, dan selepas 5 tahun kita akan bertugas di sekolah. Sekolah mestilah meletakkan sesuatu kerja yang kita laksana itu sebagai amanah, amanah yang perlu dipertanggungjawabkan. Kita juga perlu bersikap proaktif. Proaktif, apa maksud proaktif? Maksudnya kita melaksanakan sesuatu benda itu dengan cepat. Jangan tunggu orang suruh baru kita nak buat. Kita perlu proaktif, mengemukakan idea-idea yang kritis, kreatif dan inovatif. Baik, budaya kerja seterusnya ialah kita tekankan juga di IPG ini ialah akhlak dan moral, merujuk kepada tingkah laku terpuji, tata tertib, sopan santun, akan budi dan kebijaksanaan. Sesuailah sebagai seorang bakal guru, kita perlu mempunyai peribadi yang mulia, yang boleh dicontohi, yang boleh menjadi role model kepada anak murid kita nanti. Kalau pernah anda semua mendengar, kalau murid guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Itu adalah falsafah ataupun peribahasa yang dikemukakan oleh orang tua-tua dulu. Itu memang benar. Dan sebenarnya akhlak dan moral ini sangat penting. Apa ciri-ciri? Kita perlu sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Kita perlu bersifat merendah diri. Merendah diri tidak akan menghilangkan harga diri kita. Merendah diri kita.
Tak perlu meninggi diri. Reda dengan qadar dan qadar. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku, kita reda dengan qadar dan qadar. Bertakwa dan mematuhi etika. Dan di IPG ini telah sedia ada masjid yang tersegam indah, dan di situ dilaksanakan berbagai-bagai aktiviti yang boleh kita ikuti untuk meningkatkan nilai diri kita. Terusnya ciri penyayang. Penyayang yang cuba diserapkan. Penyayang ini adalah sangat penting kerana nilai ihsan. Ihsan ni adalah daripada sudut dalaman ihsan, yang berasaskan konsep cinta kepada Tuhan, kasih sayang, hormat menghormati sesama insan dan alam sekitar. Antara ciri-cirinya ialah keprihatinan kepada makhluk. Makhluk bukan makhluk manusia saja, makhluk yang berada di sekeliling kita, binatang dan sebagainya, itu juga adalah makhluk. Sayang akan profession. Selagi kita menjadi seorang guru, kita berada di dalam bidang profession perguruan ini, kita mesti sayang profession ini. Kita mesti jaga profession ini. Kita jangan jatuhkan nilai-nilai profession perguruan ini. Nilai seorang guru, berkelakuan sebagai seorang guru, berpakaian sebagai seorang guru, bercakap sebagai seorang guru. Kita mesti sayang juga akan alam sekitar kita. Sayang akan negara kita. Kita mesti sayang negara kita ini. Tidak ada negara yang lain lah. Kalau kita pergi ke tempat lain, kita akan menjadi parti, pendatang tanpa izin. Tapi kita berada di negara yang kita cintai ini. Kita mesti sayang kepada negara ini. Jangan membuat benda-benda yang boleh menunjukkan kita tidak mencintai negara ini. Kita mesti mempunyai sifat patriotik terhadap negara kita. Baik. Seterusnya ialah sayang akan warga dan organisasi. Kita mesti menyayangi di antara warga dan organisasi di dalam IPG ini. Organisasi kita bukan terhad kepada IPG kampus Tengku Bainun saja. Daripada kampus Tengku Bainun kita ada 27 kampus lagi. Kita di bawah payung IPGM. Kemudian di IPGM di bawah payung Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah organisasi yang kita sayangi, yang kita dinaungi oleh organisasi tersebut. Baik, budaya seterusnya ialah budaya hidup sihat, amalan untuk menjaga kesihatan secara berterusan dari segi fizikal kita, emosi, rohani, intelek dan sosial. Di IPG kampus Tengku Bainun ini pelbagai infrastruktur disediakan dan tersedia dengan percuma kepada anda semua untuk mengamalkan budaya hidup sihat. Anda boleh bermain bola, ada padang bola, ada gymnasium badminton, ada tempat untuk bermain tenis, takraw, berjoging dan sebagainya. Anda boleh menggunakan kemudahan-kemudahan ini secara semaksimum mungkin. Antara ciri-cirinya ialah kesihatan dan kecergatan fizikal. Kalau kesihatan kita tidak mengizinkan, macam mana kita nak menjadi seorang yang cemerlang? Berjalan pun tidak bermaya, perlu kecergasan fizikal. Kemudian kematangan daripada emosi, matang, tak marah-marah, tak terlalu sedih, dan kita perlu mengawal emosi kita. Di mana perlu kita melahirkan emosi kita yang sepatutnya lah. Ketenangan rohani dan bertakwa, kemudian persekitaran yang mesra, keterbukaan minda. Minda kita perlu open minded. Kita menerima orang bercakap, orang, idea orang. Kita menerima, bukan idea kita saja hendak orang terima, idea orang pun kita perlu terima. Kita fikir secara positif, matang dan rasional. Dan saya ingat yang akhir sekali yang cuba diterapkan, budaya yang cuba diterapkan ialah budaya estetika. Budaya ini merujuk kepada ekspresi dan apresiasi terhadap nilai-nilai seni, keindahan dan keharmonian. Antara ciri-cirinya ialah kehalusan budi. Saya ingin jelaskan sedikit tentang kehalusan budi ini. Maksudnya
anda semua adalah guru pelatih dan di sini juga terdapat pesyarah. Dalam organisasi kita terdapat pesyarah, terdapat pekerja ataupun staf sokongan, terdapat pekerja-pekerja kebersihan, terdapat pekerja-pekerja keselamatan. Di sini kita perlu menunjukkan kehalusan budi kita untuk bersama-sama menghormati, meletakkan mereka di tempat yang sebenarnya. Jangan sombong dan sebagainya. Ini akan seterusnya akan menunjukkan keunggulan peribadi anda sebagai seorang bakal guru. Selain daripada itu, kesempurnaan kerja kita. Kita membuat kerja dengan sempurna. Bukan kita ciplak dari mana-mana. Sempurna. Kemudian keindahan kebudayaan dan bangsa serta keindahan persekitaran. Saya rasa cukuplah untuk menjelaskan sedikit tentang budaya dan DIPG ini, dan saya harap selama 5 tahun anda akan berada semua di IPG ini, dan sedikit sebanyak budaya ini dapatlah diterapkan dihayati di dalam diri anda semua sebelum anda bakal bergelar sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih.